Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah al-barrul karim ar-raufur rahim wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh al-hadi ila siratim mustaqim wad-da'i ila dinin qawim. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ali kullin wa sairis salihin wa as'aluhu subhanahu an ya'simani minaz zalal wa yukrimani bi ni'matil ikhlas wa yahdiyani sawa'as sabil. Amma ba'du. Kita mulakan pengajian tentang Muqaddimah Aqidatul Muslimin. Umat Islam menghadapi perkembangan baru dengan cabaran moden yang berhadapan dengan akidah dan iman mereka. Ianya berbeza dengan ketika umat ini di zaman ketika menghadapi kebanjiran falsafah asing yang diterjemahkan, sehingga melahirkan fahaman Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan sebagainya, sehingga ilmu akidah yang murni dapat dipertahankan. Sesungguhnya itulah janji Allah kepada Islam dan penganutnya. Maka lenyaplah segala yang batil, sehingga kita dapat mewarisi yang hak daripada Allah. Tetapi pertarungan di antara iman dan kufur, hak dan batil, tidak terhenti sekala itu sebagai suatu kelebihan kurniaan Allah pada orang-orang yang beriman dengan ujian menghadapi cabaran, agar penentang-penentangnya lebih melayakkan diri mereka menjadi penentang yang sebenar dan mempunyai peluang yang banyak untuk sedar dan insaf. Maksudnya kita perlu menjedari bahawa cabaran yang dihadapi oleh akidah Islam berbeza. Ulama membahagikan peringkat salaf dan peringkat khalaf. Peringkat salaf ialah peringkat abad yang pertama sehingga abad yang ketiga hijrah, di zaman para sahabat, para tabi'in dan tabi'in tabi'in, yang disebut oleh Nabi SAW, khairul quruni qarni thumma alladhina yaluna thumma alladhina yaluna. Sebaik-baik abad aku, kemudian abad yang berikut. Satu abad, 100 tahun. Maka ulama membahagikan zaman salaf ialah zaman 1 ke 300. Khalaf zaman selepasnya. Di zaman salaf, mereka tidak menghadapi masalah-masalah fikrah yang banyak sebagaimana muncul di zaman mutakhir. Dengan sebab itu, mereka percaya kepada Allah, sifat-sifat dan nama-namanya dengan nyata apa yang ada dalam Quran, yang jelas dalam Quran. Kemudian di zaman khalaf, selepas berlakunya penterjemahan kitab-kitab daripada bahasa asing ke dalam bahasa Arab, pada awalnya menterjemah buku-buku, kitab-kitab sains dan teknologi, tetapi membabitkan juga terjemah kitab-kitab falsafah menggunakan akal, menyebabkan berlakunya perbincangan secara akal tentang sifat-sifat dan nama-nama Tuhan, sehingga menimbulkan kekeliruan, melahirkan mazhab-mazhab Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah dan sebagainya, Mujassimah, macam-macam mazhab yang sebahagian besarnya menyeleweng daripada akidah Islam. Maka umat Islam memerlukan pembaharuan dalam menghadapi cabaran baru ini. Sebagaimana Allah Ta'ala janji dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu andi fa ya'tillahu biqaumin wa yuhibbuhum yuhibbuna. Wahai orang yang beriman, apabila berlaku penyelewengan, Allah Ta'ala akan melahirkan satu kaum yang Allah Ta'ala kasih pada mereka dan mereka kasih pada Allah, dengan sifat-sifat yang disebut dalam ayat itu untuk melawan penyelewengan berlaku, yang disebut dengan gerakan tajdid, untuk membaharukan kepahaman menghadapi masalah baru yang tak ada di zaman salaf.
Disebut oleh hadis, Allah Ta'ala melahirkan tiap-tiap satu abad. Ada mujaddid yang membaharukan kepahaman. Maka lahirlah mujaddid yang membaharukan kepahaman, dikenali dengan ulama-ulama khalaf. Menimbulkan mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini ialah zaman khalaf. Untuk menghadapi cabaran baru yang tak ada zaman salaf. Sehingga ulama berbincang tentang ayat Quran, tentang bacaan Quran. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Wa rasikhuna yaquluna amani kullu min 'inda rabbina. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Waqaf tam di situ. Tidak mengetahui takwil, yakni takwil ayat mutasyabihat melainkan Allah sahaja. Allah yang tahu ayat mutasyabihat. Iaitu kena ayat yang berkait dengan perkataan yang sama dengan makhluk. Seperti yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Seperti Ar-Rahman 'ala al-istawa. Tuhan bersemayam di atas arasy. Apa maksud bersemayam? Apa maksud tangan di situ? Maka ulama salaf tidak mentakwilkan ayat ini. Mengatakan bahawa tangan itu tangan. Tapi Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Tak sama dengan yang baru. Bersemayam tak sama dengan baru. Pakat serah pada Allah Ta'ala. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Tidak mengetahui takwil, tafsirnya mereka Allah sahaja. Allah yang tahu. Wa rasulullah yaqulu amin kullu min rabbina. Orang yang mendalami ilmu mengatakan semua daripada Tuhan. Kami serah pada Allah Ta'ala. Itu kalau baca dengan wakaf tam. Tapi ada ulama mengatakan baca dengan wasal. Wa inna illa warasikhuna sambung terus. Wa ma yatawilu illa Allah warasikhuna fil ilmi amanni. Tidak mengetahui takwil melainkan Allah dan orang mendalami ilmu. Tahu juga takwil dia, tafsir dia. Maka ditafsirkan berdasar kepada bahasa Arab yang tinggi daripada Al-Quranul Karim. Makna tangan ialah kuasa. Bersemayam memerintah. Itu tak jadi salah dalam penafsiran bahasa Arab. Jadi tak ada patah-patah duduk balah hal ini antara salah dan khalaf. Kita Jawi pun ada sebut, kita Aqidatun Najin menerangkan tentang mutasyabihat, mengatakan bahawa ada pendapat khalaf, pendapat salaf. Kita Arab pun ada sebut pendapat salaf, pendapat khalaf. Itu khilaf dalam masalah furu', masalah cabang saja, bukan masalah asas dalam agama Islam. Tak jadi tak siapa menyeleweng akidah. Tapi jadi masalahnya terdapat mereka yang fanatik dengan mazhab salaf ini sehingga menyesatkan mazhab khalaf. Dan ada yang fanatik mazhab khalaf menyesatkan pendapat salaf. Ini sudah salah, sudah tak betul. Itu termasuk dalam perkara furu' kepahaman masalah cabang menafsirkan Quran. Tak perlu kita berbalah dalam masalah ijtihad, masalah cabang. Bahkan ulama-ulama zaman dulu pun ada perbahasan dalam masalah ini. Jadi kalau duduk bahas sampai bila-bila tak selesai. Jadi dua-duanya adalah pendapat yang tak jadi keluar daripada akidah Islam. Jangan kita jadi masalah. Jadi bila timbul masalah baru, masalah sekarang ni tidak lagi nama Mu'tazilah Jabariyah. Nama ideologi pula, sosialisme, kapitalis, komunisme. Jadi memerlukan pembaharuan. Zaman pemujaan patung dan berhala, menyembah syaitan dan jin yang dipuja sudah banyak penjelasan untuk memahaminya. Juga tentang Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan sebagainya sudah cukup untuk dimengertikan. Tetapi ideologi moden, teori-teori dan falsafah baru yang memuja kebendaan sebagai patung untuk bentuk baru, mengubahkan sum'ah dengan nama pesta-pesta, sesungguhnya mengelirukan banyak orang yang mengaku Islam tanpa dia sedari atau memang dia sedari telah bertindak ke peringkat melampaui batas-batas iman dan tauhid dan terpelenting ke dalam batas-batas kufur, syirik dan nifaq, menganut ideologi baru yang tak percaya pada komunisme, yang memuja kebendaan, semua ideologi puja kebendaan, sehingga menganggap Islam ni sampingan saja. Ini sudah menyeleweng. Jadi perlu penjelasan dalam masalah ideologi baru, memerlukan tajdid dalam kepahaman. Saya kemukakan kepada saudara muslim dan muslimat yang saya kasihi sekadar kemampuan yang ada dengan memohon penuh taufik dan hidayah daripada Allah SWT agar dibuka cahaya kebenarannya, menembusi hati-hati yang sentiasa berbalik-balik dan berubah-ubah sikap dan pegangan supaya mereka melalui jalannya yang mustaqim
dan iltizam dengan perintahnya. Dia sampai rela berkorban demi menegakkan kalimahnya, kalimah Allah. Iaitulah kalimah tauhid yang dibawa dalam kitab dan nabi yang lain. Apabila segala-galanya berpunca dari iman yang disebut juga akidah, bahkan menjadi asas agama, fahamlah kita betapa perlu iman dan akidah. Apabila menjadi asasnya, fahamlah kita betapa perlu iman dan akidah itu dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka saya kemukakan kitab ini berjodoh Aqidatul Muslimin untuk renungan bersama. Kitab ini membicarakan tentang akidah, rukun iman dan perkara yang berkaitan dengannya. Ianya bermula dengan batas-batas iman dan kufur untuk dipahami secara ringkas tentang takrif dan huraiannya sebagai ilmu dan amalan agar tidak melampaui batas-batas iman dan Islam. Semoga kita tidak termasuk kalangan orang yang menyesal pada hari kemudian. Amal dan semangat yang dibina di atas iman sahaja menjadi pembela sebenar di hadapan Qadhi Rabbil Jalil. Kerana imannya sangat penting. Semua amal soleh berdasar kepada iman. Kalau tak ada iman, amal soleh ditolak oleh Allah Ta'ala. Banyak macam mana sekalipun. Imannya asas penting kepada orang Islam. Syarat untuk diterima semua amalan kita. Dan sebab itu, bila kita baca kitab fiqh, syarat sah sembahyang yang pertama ialah Islam. Syarat sah puasa yang pertama Islam. Syarat sah haji yang pertama Islam. Syarat sah zikir pertama Islam. Syarat sah nikah pertama Islam. Islam itu ialah yang berkait dengan kepercayaan akidah kepada Islam yang disebut dengan iman. Di dalam menjelaskan rukun iman, beriman kepada Allah, Rasul, malaikat dan kitab-kitab, hari akhirat, qada dan qadar. Saya hanyalah memberi penekanan kepada kitab-kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW dengan tidak memanjangkan hujah fikiran manusia dan falsafah mereka sebagaimana menjadi kelaziman dalam perbincangan ilmu akidah ini, sehingga kita kehilangan punca dan tidak memahami hubungan akidah dan iman dengan realiti yang ada. Dengan itu, kita hanyut bersama-sama arwah yang mencabar akidah yang sebenar, walaupun di tengah perbincangan ilmu aqaidul iman. Kita dapati banyak orang mengaji kitab-kitab lama, kitab akidah ni, tak sedar duduk bahas pasal falsafah. Sifat-sifat falsafah. Sehingga dia tak memahami ideologi dan teori baru yang bercanggah dengan akidah. Kerana duduk bahas falsafah yang menyebutkan misal-misalan zaman dahulu sahaja tentang Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, tentang komunis, sosialis, dia tak ada. Jadi menyebabkan mereka tak sedar. Dengan sebab itu kita melihat bagaimana ada orang yang mengaji sifat 20, mengaji sifat Tuhan, tapi menganut ideologi yang salah, menganut kepahaman yang salah. Dia tak sedar bahawa ideologi ini adalah bercanggah dengan akidah macam Mu'tazilah, macam Qadariyah, lebih teruk pada itu lagi. Dalam menjelaskan juga, saya merujuk kepada hujah yang pernah dikemukakan oleh para ulama mujtahidin. Mujtahidin bukan mujahidin. Di kalangan salaf dan pengikut mereka yang betul terang membetulkan penyelenggaraan akidah di zaman masing-masing. Dengan tidak takut dan gentar malaikat Allah SWT. Mudah-mudahan kita mendapat berkat dan manfaat daripada mereka yang beramal dan berilmu yang dikurniakan oleh Allah kepada mereka yang menjadi waris menerima pesaka para anbiya alaihi wassalatu wassalam, iaitu ulama yang menjadi waris nabi-nabi yang menyampaikan risalah tauhid yang sebenar. Jadi kita ambil para ulama-ulama ini jadi contoh teladan berkata ulama yang bukan saja berilmu, bahkan mereka berjuang menegakkan Islam. Seterusnya saya memohon kepada Allah SWT menjadikan usaha ini dan sahabat yang memberi pertolongan untuk menyebarkannya sebagai usaha yang paling ikhlas kerananya dan sebagai semangat jihad untuk meninggikan kalimahnya. Seterusnya saya mengharapkan para pembaca tidak lupa untuk mendoakan saya, kedua ibu bapa, para guru, keluarga, sahabat muslimin dan muslimat. Kemudian kita baca sedikit tentang mukaddimah. Pentingnya Islam. Manusia adalah sebahagian daripada makhluk Allah SWT. Walaupun dibekalkan dengan akal yang dapat membezakan dan memahami sesuatu, tetapi lemah untuk mengetahui hakikat kejadiannya. Mengapakah dia dicipta? Di manakah kesudahannya? Adil Allah SWT tidak membiarkannya sahaja tanpa hidayah. Perkataan tetapi Allah tidak dipotong, itu salah satu. Tak ada soal, tetapi Allah dipotong. Oleh itu Allah SWT tidak membiarkannya sahaja tanpa hidayah. Jadi Allah Ta'ala beri hidayah kepada manusia, tak cukup dengan akal. Kalau pakai akal, manusia jadi sesat. Akal memerlukan hidayah daripada Allah Ta'ala.
Kita menyaksikan bagaimana orang yang bijak, orang yang pandai guna akal, tak berpandu pada hidayah Allah, mencipta agama-agama sesat, ajaran sesat, menyembah patung, berhala, binatang, lembu dan sebagainya. Saya manusia jadi hina, manusia berakal jadi puja benda yang tak berakal. Itu merosakkan bila akal tak dapat hidayah. Dengan akal kurnia Allah SWT, manusia cuba mengkaji alam ini, kedudukan dan matlamatnya. Tetapi dengan akal sahaja manusia tidak dapat mengatasi kelemahan yang sedia ada pada dirinya. Akal tidak mampu memahami sesuatu yang di luar batas kemampuannya tanpa petunjuk dari Allah SWT. Kita melihat betapa mereka bernama ahli-ahli falsafah ketuhanan yang kononnya dengan membelakangkan wahyu ilahi telah meletakkan manusia yang mulia kejadiannya menjadi hina kerana mengabdikan diri kepada sesama manusia, kebendaan, haiwan, kayu, batu dan perkara-perkara gaib yang diada-adakan. Bila manusia pakai akal, tak pakai wahyu, petunjuk Allah Ta'ala di bawah dan dilantik oleh Allah Ta'ala, menyebabkan manusia berakal jadi sesat, jadi bodoh. Siapa mereka sembah batu, sembah kayu, sembah binatang, sembah lembu, sembah benda gaib yang diada-adakan, yang dicipta, tak sembah Allah Ta'ala sahaja. Menyebabkan akal tu jadi sesat, menunjukkan akal memerlukan hidayah. Dengan akal sahaja tidak cukup bagi manusia untuk membezakan antara baik dan buruk. Menurut fitrah insaniah, sifat menjadi manusia yang sebenarnya. Di samping itu terdapat gaib, al-ghaibiyat, yang hanya dapat diketahui melalui wahyi dan syarak, seperti beriman kepada Allah SWT dan sifat-sifatnya yang maha tinggi dan maha sempurna, beriman kepada malaikat, hari kiamat, kebangkitan dan lain-lain. Di sana ada perkara yang akal tak boleh capai tentang Allah Ta'ala. Hakikat Allah Ta'ala akal tak boleh capai, memerlukan manusia dipandu oleh wahyu, petunjuk Allah Ta'ala. Perkara gaib tentang malaikat, dosa pahala, ni akal tak boleh capai. Tentang hari kiamat, manusia tak boleh capai dengan akal. Tapi Allah Ta'ala buktikan dalil. Dalilnya, semua yang Quran beritahu adalah benar. Contohnya cerita zaman dulu disebut dalam Quran. Cerita Fir'aun, cerita Namrud, cerita Ad, cerita Samud. Nabi Muhammad tak pernah pergi tempat itu. Benda tu benar-benar berlaku. Kemudian hari ini pula ternyata tentang kejadian langit, tentang bintang cuaca beredar. Masa itu tak ada teropong, tak ada alat nak kaji peredaran bintang, matahari dan sebagainya. Quran sebut dah. Ribu-ribu tahun dulu belum ada alat lagi. Hari ini orang kaji dapati betul hak Quran kata. Maka begitulah juga yang Quran cerita tentang hari kiamat adalah benar. Tentang malaikat adalah benar. Tentang dosa adalah benar. Kerana semua bukti menunjukkan Quran adalah benar. Jadi yang tak siapa kau adalah benar. Kita kena percaya. Sesungguhnya Allah SWT itu maha adil, lagi maha bijaksana, di mana manusia ditugaskan menjadi khalifah dengan segala kelayakan yang ada pada mereka. Tidak dibiarkan begitu sahaja. Adanya manusia itu penting untuk mengikut amanah di muka bumi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Sebelum kita sambung kuliah minggu lepas, nak ulangi pembetulan ada silap cetok ni, silap komputer melompat. Muka 6 baris yang keempat, yang tajuk pentingnya Islam. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak membiarkannya sahaja tanpa hidayah. Tanda soal tetapi Allah terpotong. Itu silap. Muka 7 yang bawah tu.
Kita sambung. Allah Subhanahu wa taala melahirkan para anbiya alaihi wassalatu wassalam untuk mengajak manusia dan juga memimpin mereka sejak Nabi Adam alaihi salam bersama-sama keturunan yang pertama dan diteruskan oleh nabi-nabi yang lain hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman. Islam dibawa oleh rasul-rasul untuk menyelamatkan manusia agar tidak terpesong dari jalannya yang sebenar, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, kana an-nasu ummatan wahidah fab'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Surah Al-Baqarah ayat 213. Maksudnya, manusia itu asalnya adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutuskan para nabi sebagai pemberi khabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, iaitu setelah didatangkan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata kerana dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memimpin orang-orang beriman kepada kebenaran yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya, dan Allah selalu memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Walaupun manusia itu diberi akal, boleh berfikir, mereka tetap makhluk, punya sifat kelemahan. Mereka tak tahu semua. Dalam diri mereka banyak kelemahan-kelemahan, sehingga boleh dicelah oleh syaitan untuk menipu daya mereka. Kerana bila mereka dihantar ke bumi, mereka akan bertemu dengan macam-macam makhluk. Ada makhluk yang tak berakal, makhluk yang tak bergerak. Manusia ditugaskan untuk mentarbiyah makhluk-makhluk itu menjadi khalifah dan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala mentarbiyahkan, mendidik manusia Adam alaihi salam dan Hawa sebelum dihantar ke bumi, dimasukkan ke dalam syurga, bernikmat dalam syurga, bergaul suami isteri, memakai pakaian yang cantik, berhias, memakan makanan-makanan yang lazat, minuman yang lazat. Allah Ta'ala memberi peringatan, di sana ada makhluk yang bernama Iblis yang akan menggoda, yang akan menipu. Jaga baik-baik. Dengan kelemahan yang ada pada Adam dan Hawa, Iblis berjaya menipu Adam dan Hawa dengan diatur oleh Allah Ta'ala, diizin oleh Allah Ta'ala untuk mendidik Nabi Adam alaihi salam. Disebut dalam hadis bahawa Nabi Musa persoal Nabi Adam. Wahai Adam, dengan sebabmu lah kami susah hidup atas dunia ni. Kalau tak dengan sebab kamu, wahai bapa aku, Adam, kami tak susah hidup atas dunia. Lalu Adam berkata, mu tak tahu ke Tuhan itu? Tuhan yang urus semua. Tuhan yang akan letak aku di atas bumi, bukan letak dalam syurga. Itulah lebih kurangnya. Dan Tuhan yang atur itu.
Dan Allah Ta'ala jadikan begitu. Bila sampai ke bumi dihalau, Adam dan Hawa bertaubat. Iblis tak taubat pas sudah. Tak bertaubat. Itu bezanya. Jadi Adam menghujahkan Nabi Musa AS. Dengan penyusunan yang diatur oleh Allah Ta'ala. Bagi menyelamatkan manusia, Allah mengutuskan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalam menjadi lantik di kalangan mereka. Kemudian diberi kitab. Tujuannya untuk menyelamatkan manusia daripada kesesatan. Dengan hasutan syaitan, mereka berkelahi sama sendiri, bergaduh sama sendiri. Mereka terjerumus ke dalam kesalahan. Maka Allah Ta'ala turunkan petunjuk pada manusia. Dengan kitab itu dibawa oleh Rasul. Manusia yang dipilih oleh Allah Ta'ala di kalangan mereka. Mereka tengok Rasul-Rasul ni orang yang paling cerdik, yang paling bijak. Mereka kenal sejak kecil Rasul-Rasul ni. Tak pernah bohong. Dia cukup umur 40 tahun, kebiasaannya nanti jadi Rasul. Tak pernah sabar lah bila siapa umur 40 tahun bohong pula. Patutnya bila Rasul ni dia nanti, mereka terimalah, kenal dah Rasul-Rasul ni. Tak ada payah buruk langsung. Tiba-tiba ada yang tak ikut Rasul-Rasul ni. Kerana sifat buruk yang ada dalam hati mereka. Ayat tersebut menyatakan manusia itu pada asalnya mengikut petunjuk dinul haq, agama sebenar Islam. Kemudian mereka bertelengkah lalu melakukan kejahatan di bumi dengan menentang jalan yang benar. Kerana ada di antara mereka menciptakan jalan sendiri. Oleh kerana kekufuran dan tipu daya syaitan, menyebabkan mereka lupa atau sengaja melupakan jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala melahirkan para anbiya, nabi-nabi alaihimussalatu wassalam, untuk mengembalikan mereka ke jalan yang sebenarnya, di samping memberi khabar gembira, iaitulah syurga kalau beriman mengerja amal soleh, dan peringatan kalau tak beriman, jahat, buat maksiat, neraka. Dia beritahu. Menurut riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, berjarak masa di antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihi salam ialah 10 kurun, iaitu 1000 tahun. Dalam jangka masa itu manusia masih berada di jalan yang benar, sehinggalah berlaku penyelewengan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Nuh alaihi salam, dan diikuti selepasnya dengan Rasul-Rasul alaihimussalam yang silih berganti membawa akidah yang benar. Akidah yang benar, satu yang tu banyak yang sangat. Dan syariat Allah SWT menurut keperluan umat dan masa. Sehinggalah dibangkitkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh pelosok dunia dan setiap masa sebagai Nabi penyudah khatamun nabiyyin. Ketika suasana benar-benar memerlukan Rasulullah yang menghadapi dunia akhir zaman dengan ciptaan baru yang mencabar seluruh kehidupan di bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Mengikut riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Ibn Abbas ini ialah sepupu Nabi, anak Abbas bin Abdul Muttalib. Dilahirkan ketika Nabi dikepung di Syaib Ali masa Nabi di Mekah. Bila dilahirkan, bayi yang masih lahir ni, yang kecil, dibawa kepada Nabi. Nabi riba dan Nabi berdoa, Allah ma'allimhu ta'wil, ajar kepada ilmu menafsirkan Quran khususnya. Dan dengan berkat Nabi, dia menjadi seorang sahabat yang alim. Dalam usia yang muda menjadi rojokan Khulafa' Rasyidin, walaupun usianya sangat muda. Kerana dia alim. Banyak tafsir riwayat Ibn Abbas. Ibn Abbas mengatakan, manusia asalnya Islam. Islam agama asal. Itu sebenarnya. Bukan agama batu dulu. Kalau ikut sejarah orang barat, start dengan batu dulu. Tidak. Start dengan Islam dulu. Lepas tu barulah berlaku penyelewengan. Manusia zaman Adam
Sehingga 10 kurun, 10 abad. 1 abad 100 tahun. Yang 1000 tahun. Mengikut agama Islam. Agama Allah. Bukan tak ada maksiat, ada buat maksiat, Khabir dengan Habib baloh. Tapi masih Islam. Buat korban. Hak ni Tuhan terima, hak ni tolak. Hak ni ikhlas, ni tak ikhlas. Tapi masih Islam. Masih Islam. Sehingga 1000 tahun. Lepas Adam tu Syith dan Nabi yang lain, 1000 tahun lepas Nabi Adam mati, mulalah berlaku akalan. Manusia guna akal sendiri latih Tuhan. Lain pada Allah Ta'ala. Buat patung, buat berhala. Mula-mula patung ni untuk memperingati nenek moyang yang baik, nenek moyang yang dipuja. Takut lupa buat patung, lepas tu sembuh. Yang tipu dia iblis. Asalnya begitulah. Lepas tu latihlah jin, syaitan, macam-macam. Jadi Tuhan lain pada Allah Ta'ala. Mengadakan peraturan sendiri dalam perkara yang tadi izin oleh Allah Ta'ala. Bila manusia tak ikut wahyu Allah Ta'ala, jadi sesat. Cerdik macam mana pun, bijak macam mana pun. Kita saksikan bagaimana ahli-ahli falsafah. Ahli falsafah ni ahli fikirlah kalangan umat masing-masing. Greek, Rom, India, Parsi. Dan tolak wahyu. Latih binatang jadi Tuhan. Latih batu jadi Tuhan. Latih kayu jadi Tuhan. Manusia yang cerdik jadi bodoh. Bila tinggal hidayah Allah Ta'ala, petunjuk Allah Ta'ala. Ini puncanya. Maka Allah utuskan Nabi Nuh AS, Rasul yang pertama berjuang menghadapi kekufuran. Syirik. Menanti Tuhan lain pada Allah Ta'ala, mengadakan hukum yang pada hukum Allah Ta'ala, berlaku syirik, dan Allah Ta'ala panjangkan usia Nabi Nuh sehingga 1000 tahun. Berdakwah selama 950 tahun. Dalam masa yang lama, masa yang panjang, hanya sedikit saja yang beriman. Ramai yang tak beriman. Setelah diberi peluang, masa yang panjang, degil juga, Allah telah turunkan taufan yang besar. Membinasakan mereka yang kafir, tinggallah Nabi Nuh. Dan mereka yang beriman. Daripada Nabi Nuh lahir generasi baru manusia. Lepas Nabi Nuh wafat, timbul kekufuran pula. Allah Ta'ala utuh Nabi-Nabi. Silih berganti, Nabi-Nabi, Nabi Ibrahim, Nabi yang besar. Nabi kecil-kecil banyak lagi. Lawan Namrud. Nabi Musa, Nabi Harun, lawan Fir'aun. Nabi Isa. Dan banyak Nabi-Nabi ini yang berjuang. Ada yang diberi kemenangan sehingga menegakkan negara. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihimassalam. Ada yang mati. Tak sempat berdakwah, mati seorang-seorang. Ada yang 3 orang Rasul dalam surah Yasin. Dibunuhnya seorang beriman. Macam-macam dalam sejarahnya. Nabi-nabi yang dibunuh meninggalkan pengikut-pengikut yang ramai. Ada juga Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Dan Allah Ta'ala tutup dengan Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muncak dunia. Dia beritahu kepada semua Nabi-Nabi zaman dahulu, Allah Ta'ala akan letakkan tanda dunia akan kiamat bila-bila masa. Dengan zahir Nabi yang akhir sekali, iaitu Muhammad SAW. Disebut dalam kitab-kitab agama. Kitab agama Yahudi, kitab agama Kristian. Bukan kitab Wida, kitab agama Buddha. Sebut kelahiran Nabi Muhammad, kitab agama Majusi. Menandakan agama satu Islam, tapi diubah. Sehingga masih dicatat tentang kelahiran Nabi akhir zaman dalam kitab-kitab ini. Nabi akhir zaman ini dilantik ketika dunia dalam kemuncak kemajuan. Allah Ta'ala beri kemajuan yang kita saksikan bagaimana dunia yang dahulunya dianggap besar sangat
Nak pergi ke tempat memakan masa berbulan, maka setahun. Hari ni sehari je. Maklumat cepat. Dalam masa beberapa saat dapat maklumat. Maka cukup seorang Rasul sahaja, Muhammad SAW. Dia punya mukjizat ilmu. Al-Quranul Karim. Beza dengan mukjizat Nabi-Nabi zaman dulu. Nabi zaman dulu, mukjizat benda-benda pelik. Nabi Ibrahim dibakar tak hangus. Nabi Musa capok tongkat jadi ular. Nabi Sulaiman menguasai bahasa binatang. Nabi Daud melembutkan besi. Nabi Isa menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad, mukjizat paling besar sekali, mukjizat ilmu, Quran. Semua sumber ilmu ada dalam Quran. Quran sebut belaka ilmu yang memberi manfaat, akhirat, ilmu dunia yang memberi manfaat, termasuk ilmu yang memberi mudarat. Ilmu sahih disebut dalam Quran. Ini mudarat. Jadi Quran jadi panduan hidup manusia dalam semua perkara, mukjizat ilmu. Semua ilmu dirojok dalam Al-Quranul Karim. Dasar-dasarnya ada dalam Quran. Ilmu agama, ilmu dunia, sains, teknologi, semua ada dalam Quran. Quran ni mukjizat ilmu. Menjadi tanda pada Nabi akhir zaman. Kerana lepas pada ni, Allah Ta'ala akan hancur leburkan dunia. Akan berlaku kiamat, dibangkitkan semula, dibicarakan manusia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Islam agama Nabi-Nabi dan Rasul. Islam ialah agama kepada Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Sejak Nabi Adam alaihi salam sehingga Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahawa semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam menganut Islam. Tidak ada Nabi Yahudi, tak ada Nabi Kristian, tak ada Nabi Hindu, Buddha dan sebagainya. Semua mereka menganut Islam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna dina indallahi al-Islam. Surah Al-Imran ayat 19. Maksudnya sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah hanyalah Islam. Satu-satunya agama yang diiktiraf, yang diakui, diredha oleh Allah, Islam. Semua yang lain daripada Islam ditolak, tak diterima oleh Allah Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniya, walakin kana hanifan muslima. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Surah Al-Imran ayat 67. Maksudnya, Nabi Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi dia adalah seorang pengikut jalan yang lurus, yakni Islam. Dan menyerah diri kepada Allah, Muslim, Islam. Dan dia tidak sekali termasuk di kalangan orang-orang musyrikin. Sebabnya, penganut-penganut agama lain mendakwa Ibrahim menganut agamanya. Yahudi kata Ibrahim Yahudi, Kristian kata
Ibrahim Kristian. Pada Ibrahim lebih dulu pada Nabi Musa alaihi salam. Lebih dulu dari Nabi Isa alaihi salam. Orang Hindu kata Ibrahim adalah Brahma. Ibrahim dulu lagi. Belum ada agama Hindu. Ibrahim sudah ada. Disebut oleh kalangan ahli sejarah, ada pengikut Nabi Ibrahim yang berhijrah ke India. Ibrahim tinggal di negeri Babylon. Sebahagian pengikut dia pergi ke India. Yang pergi India adalah membawa ajaran Islam. Setelah ribu-ribu tahun dia selewengkan. Timbulnya agama Hindu. Itulah agama-agama lain. Sudah diselewengkan daripada Ibrahim alaihissalam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Yahkum bihan nabiyyuna alladhina aslamu." Surah Al-Maidah ayat 44. Maksudnya dengan kitab ini, yakni Taurat, berhukum dengannya oleh para nabi dan menyerah diri kepada Allah, yakni Islam. Semua nabi-nabi beramal dengan kitab Allah dan mengikut ajaran Islam. Itulah kenyataan Quran. Quran adalah kitab yang benar. Dibuktikan kebenarannya. Semua kisah-kisah zaman dulu yang disebut dalam Quran adalah benar. Belum lagi dikesan oleh ahli-ahli sejarah tempat Firaun, tempat Babylon, Samud dan lain-lain. Quran telah menceritakan. Lepas itu barulah mereka gali jumpa kesan-kesan tamadun awal, kerajaan Babylon, Firaun dan lain-lain lagi. Menunjukkan di situ Quran adalah benar. Nabi yang terima Quran ini Nabi yang betul huruf. Tak tahu baca dan menulis. Dilahirkan di Mekah, tak ada orang pandai di Mekah ini. Menunjukkan ia terima tu wahyu daripada Allah. Dan semua cerita itu benar. Hari ini didedahkan sains angkasa lepas. Didapati peredaran matahari, bulan, bintang dan lain-lain menepati Al-Quranul Karim. Apa yang Quran kata adalah betul. Mengikut kajian sains. Kajian itu adalah betul. Makanan-makanan yang diharamkan oleh Quran didapati mendatangkan penyakit. Benar. Maka semua cerita Quran adalah benar. Bila Quran kata semua nabi-nabi adalah Islam. Ini adalah benar. Islam bermakna menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada perintah dan larangannya melalui wahyu. Para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam adalah yang pertama menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu manusia diperintahkan mengikut mereka dengan sama-sama patuh dan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi disuruh menyerah diri kepada Allah taala. Yang serah diri pada perintah Allah, sama ada suruhan ataupun larangan yang diwahyukan. Wahyu ialah ajaran Allah disampaikan malaikat Jibril kepada rasul-rasul, nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Kita disuruh menyerah diri kepada perintah Allah Ta'ala. Terima sama ada kita tahu hikmat, tak tahu hikmat, tahu faedah, tak tahu faedah, tahu tujuan, tak tahu tujuan. Semua perintah Allah adalah baik. Semua larangan dia mendatangkan mudarat. Kita mesti serah diri, terima. Tanpa penyerahan diri kepada Allah SWT, tidak dianggap Islam. Serah diri ini makna di Islam. Islam makna serah diri. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima." Surah An-Nisa ayat 65. Maksudnya, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman, sehingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak terdapat dalam diri mereka keraguan terhadap keputusanmu, dan mereka menerima menyerah diri dengan sepenuh-penuhnya. Riwayatkan oleh ulama tafsir,
Sebab turun ayat ini berkenaan dengan orang munafik. Berlaku satu kisah perbalahan antara seorang Yahudi dengan seorang munafik. Di mana orang munafik ini minta bercara di hakim, pemimpin kabilah. Yahudi minta bercara depan Nabi SAW. Minta bercara depan Nabi. Kerana Yahudi tahu Nabi ini Rasul. Betul sungguh. Walaupun dia tak masuk Islam. Bila bercara depan Nabi, dia tak puas hati. Tak puas hati kerana Nabi memenangkan orang Yahudi. Kerana Yahudi itu betul dalam kes itu. Si munafik ini mengaku Islam. Tapi tak percaya ke Nabi. Macam mana mengaku Islam tak percaya ke Nabi? Bila Islam mestilah serah diri pada Nabi. Hukum-hukum yang Nabi hukum. Tanpa ragu, tanpa syak lagi. Kalau tidak munafik, tak beriman. Apabila kepentingan manusia di dalam segala bidangnya terpelihara dengan hanya menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak melepaskan manusia bersendirian, tetapi diutuskan rasul-rasul yang diwahyukan kepada mereka dengan ajaran Allah dan hukum-hukumnya. Rasul-rasul dilantik adalah rahmat daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang mencipta manusia, dia letakkan di atas muka bumi dengan tugas beribadat, tugas memakmurkan bumi, mentarbiyah, mengurus, melaksanakan hukum Allah. Manusia ada kelemahan-kelemahannya. Ada kelemahannya walaupun bijak, pandai macam mana sekalipun, tetap ada kelemahan. Memerlukan petunjuk daripada Allah Ta'ala. Kalau serahkan akal saja, punah ganah. Jadi hanyut. Kita saksikan bagaimana ahli-ahli falsafah yang dia anggap bijak melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Manusia yang cerdik jadi bodoh. Sembah menatang, sembah lembu, sembah kayu, sembah yang cerdik. Buat patung tu uduh pada dia pula. Bukan comel sangat patung tu. Begitu bodohnya manusia ni sampai begitu sekali. Itu kerana serah pada akal. Manusia memerlukan petunjuk daripada Allah Ta'ala. Hukum-hukum. Bukan semua manusia tahu hikmat-hikmatnya. Maka Allah Ta'ala selamatkan manusia dengan petunjuknya dan rahmatnya. Diutuskan Nabi-Nabi, diwahyukan ajaran kepada Nabi-Nabi itu. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Surah An-Nahl ayat 36. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah mengutus pada tiap-tiap umat akan Rasul untuk menyeru, sembahlah Allah sahaja dan jauhilah tauhid. Disuruh sembah Allah sahaja, jauhi tauhid. Tauhid ni apa? Tauhid ialah yang melampaui batas Allah Ta'ala. Sama ada syaitan, manusia, jin dan sebagainya. Termasuk mereka yang mengadakan hukum sendiri, undang-undang sendiri dan perkara yang tidak diizin oleh Allah Ta'ala, menyebabkan jadi melampau. Termasuk mereka yang tahu benda yang akan datang. Yang Allah Ta'ala tak beritahu. Untuk nujum. Ini termasuk tahu. Tahu ini yang melampaui batas Allah Ta'ala. Allah Ta'ala utuskan Rasul supaya manusia mengabdikan diri kepada Allah sahaja. Menolak yang lain daripada Allah. La ilaha illallah. La ilah, tidak ada Tuhan illallah, melainkan Allah sahaja. Tolak lain pada Allah Ta'ala. Semua yang bercanggah dengan Allah Ta'ala, dia tolak. Apa yang Allah tak sebut, itu harus. Ada perkara yang Allah Ta'ala tak sebut. Terlalu banyak dalam kehidupan kita ni. Ini menunjukkan keharusannya. Ada rasa umum yang mendatangkan mudarat, hendaklah dijauhkan. Mudarat pada orang, hendaklah dijauhkan. Hadis kita, la darara wa la dirar. La darara, jangan mendatangkan mudarat pada diri sendiri. Wala dirar, jangan menyebabkan mudarat pada orang lain. Termasuklah masalah wabak. Masalah wabak ni menyebabkan penyakit pada diri kita ataupun kita bawa penyakit pada orang lain. Maka dia kuarantin, ada larangan, ada cegahan supaya kita tidak memudaratkan diri sendiri dan tak memudaratkan pada orang lain.
Puak-puak yang anti vaksin ni kena baca hadis ni. La darara wa la dirar. Jangan memudaratkan diri sendiri, jangan memudaratkan orang lain. Ini ada hadis. Hadis dan disebut dalam dalam Quran Bani Israel yang Tuhan suruh menetap bila berlaku ta'un, dia tak berhijrah. Dia tak menetap, dia lari, takut. Tak tunai perintah tu. Firman Allah Ta'ala, Al-Rajul min dari mahum ulufun hadar al-maut. Faqala lahum Allah mutu thumma ahyakum. Thumma ahya min Allah la yashkurun. Adakah kamu tidak tahu satu kumpulan Bani Israel yang ditimpa wabak, timpa penyakit, dan Allah Ta'ala suruh mereka jangan tinggal negeri. Tiba-tiba mereka tinggal negeri. Allah Ta'ala murka pada mereka, menyebabkan mereka dimatikan dan dihidupkan untuk menjadi pengajaran adanya hari kiamat. Ada ayat Quran, ada ayat Quran, ada hadis Nabi dan sebagainya. Ini kita kena sedar. Ini termasuklah reka sendiri, buat peraturan sendiri. Dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah Ta'ala. Di sana ada perkara Allah Ta'ala izin. Allah Ta'ala izin. Undang-undang jalan raya, ini Allah Ta'ala izin. Tak ada dalam Quran undang-undang jalan raya ni. Dah suka lah nak jalan kiri kanan. Tidak boleh. Mesti ikut undang-undang. Tak ada dalam Quran. Ada tawakal pada Allah Ta'ala lah. Tawakal, langgar. Menyebabkan kemenangan. Kemenangan kita, kemenangan orang lain. Tidak boleh. Ini kena sedar, ada peraturan dia. Ada perkara yang Allah Ta'ala naskan dalam Quran. Ada perkara Allah Ta'ala tak nas, fikir sendiri dengan akal. Ada, ini kita kena sedar. Jangan buat pandang sendiri. Agama kita ni banyak kaedah-kaedah dia. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum." Surah Ibrahim ayat 4. Maksudnya, kami tidak mengutuskan seseorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Tiap-tiap rasul diutuskan oleh Allah dengan kitab mengikut bahasa kaum itu supaya membolehkan rasul itu menerangkan kepada kaum dia dengan mudah. Asas yang pertama, kalau Islam ni orang Arab. Nabi itu orang Arab dulu. Paling degil dalam dunia orang Arab. Maka Tuhan pilih orang Arab jadi Rasul. Rasul akhir zaman. Turun Quran dalam bahasa Arab. Kan ni paling degil sekali. Kalau lain-lain tu mudah. Lepas tu orang Arab tu dia resi. Bahasa dia sendiri. Lepas tu orang lain barulah belajar. Asasnya mesti dengan bahasa ibunda sendiri. Apa-apa ilmu dengan bahasa ibunda. Dengan bahasa asing, makan masa. Belajar bahasa tu sekali. Belajar ilmu tu pelak. Allah Ta'ala utuskan Rasul dengan bahasa kaum dia untuk memudahkan ajaran itu disampaikan. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Nabi-Nabi dan Rasulullah SAW adalah sama sahaja prinsipnya. Yang berbeza hanyalah cabang syariat, di mana ianya berdasarkan keperluan umat mengikut zaman masing-masing. Dan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah lebih luas dan syumul daripada Rasul-Rasul yang sebelumnya. Kerana Rasulullah SAW diutuskan untuk seluruh manusia dan jin sehingga hari kiamat. Adapun Rasul-Rasul sebelumnya diutuskan hanyalah untuk kaum mereka masing-masing. Nabi-Nabi zaman dahulu diutuskan untuk kaum dia sahaja. Untuk Bani Israel sahaja, untuk kaum Ad sahaja, untuk kaum Samud sahaja, untuk bangsa dia sahaja. Diutuskan untuk kaum dia sahaja. Adapun Nabi akhir zaman Muhammad SAW diutuskan untuk seluruh manusia. Kerana Allah Ta'ala nak tutup dunia dengan ajal berlakunya kiamat dibinasakan. Sebelum dibinasakan dunia, Allah Ta'ala beri nikmat ilmu. Nikmat ilmu, dengan sedikit ilmu, manusia boleh mencipta mereka berbagai-bagai alat yang canggih sehingga transport, sehingga komunikasi berlaku dengan cepat di seluruh dunia dalam masa yang cepat. Dunia yang luas, dahulunya nak pergi berbulan, bertahun nak boleh sampai satu hujung ke hujung dunia. Sekarang dalam masa satu hari, beberapa jam, maklumat boleh dapat berapa minit, saat, minit saja. Maka cukup seorang Rasul saja, Muhammad SAW, untuk akhir zaman. Dia beri mukjizat ilmu, iaitulah Quran Karim. Berbeza dengan mukjizat Nabi zaman dulu.
Mengikut zaman masing-masing. Nabi Nuh dengan taufan, Ibrahim ketahanan dibakar api, Sulaiman dapat menguasai bahasa binatang, Musa dengan tongkat, Isa menghidupkan orang mati, Daud melemburkan besi, benda-benda pelik begitu. Adapun Nabi akhir zaman ni mukjizat ilmu Al-Quranul Karim. Sesuai dengan zaman ilmu. Zaman mutakhir, zaman ilmu. Dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disempurnakan risalah dan nubuah. Dan juga disempurnakan agama dengan selengkapnya pada seluruh alam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma isal ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Surah Al-Maidah ayat 3. Maksudnya, pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa untuk mengalahkan agama kamu. Sebab itulah jangan kamu takut pada mereka dan takutlah pada aku. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu. Dan telah aku cukupkan bagi kamu nikmatku. Dan telah aku redha Islam itu menjadi agama kamu. Allah nak jadikan orang kafir tak boleh lawan Islam. Nak lawan hujah pun tak boleh. Nak lawan hikmah pun tak boleh. Ternyata bila berhujah, orang bukan Islam kalah. Bukan Zakir Naik Ahmad Didat seorang, sejak zaman dulu lagi. Berhujah dengan orang Islam, kalah. Dengan sebab dia tak berani berhujah. Berhujah sepusingan, 2-3 pusingan, kalah dia. Tak boleh lawan Islam ni. Cuma salah hukum hakam dia. Dia dapati lari pada hukum Islam menyebabkan uhara. Menyebabkan qada jenayah meningkat. Bukan nak hapus jenayah tak boleh selagi ada syaitan atas dunia ni. Tetapi syariat Islam mengurunkan, mengurangkan qada jenayah. Ini berlaku, memang begitu. Mendadak bila syariat dilaksanakan. Ternyata bila pakai undang-undang lain jadi punah. Contohnya dalam Islam ada hukum qisas. Bunuh balas. Buat apa kena bunuh. Kemudian ada pengampunan pula. Ada teori barat mengatakan nak hapus hukum bunuh. Orang bunuh orang tak boleh bunuh. Bunuh orang tak apa. Nak bunuh dia tak boleh. Menyebabkan jenayah mendadak. Meningkat mendadak. Berlaku di negara barat. Bunuh budak-budak. Bunuh orang tua. Bunuh tak ke apa. Melampau. Menandakan hukuman Islam ni tak boleh lawan. Termasuklah hukum mencegah segala kemungkaran. Mencegah harok, dadah dan seumpamanya. Ada hukum Islam. Pakai hukum lain tak boleh nak cegah. Gagal. Perkara yang diharamkan. Daging babi mendatangkan penyakit. Bangkai mendatangkan penyakit. Islam mengharamkan. Kecuali dalam keadaan darurat. Degil nak lawan Islam. Menyebabkan berlakunya penyakit. Banyak-banyak hal. Menandakan tak boleh nak lawan Islam ni. Islam ni ilmu daripada Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Orang kafir dah putus asa nak lawan Islam. Mengapa kamu orang Islam tinggal Islam? Jangan tinggal Islam. Jangan ikut orang. Orang lain tak mampu nak lawan Islam ni. Oleh kerana itu, teguh dengan Islam ni. Tuhan telah sempurnakan nikmat dia bersama dengan Islam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masali wa masalul anbiya qabli kamasali rajulin bana baitan fa ahsanuhu ajmalah illa mawdi'al labinati min zawiyatin min zawayahu faj'ala an-nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaquluna halla wudi'at hadhihi al-labinah fa ana tilka al-labinah wa ana khatamun nabiyyin." Rawahu Shaykhan, Al-Bukhari wa Muslim. Maksudnya, bandingan di antara aku dan Nabi-Nabi seperti seorang yang membina rumah, lalu dia membina dengan baik dan memperindah,kannya, melainkan pada tempat sekeping batu bata yang ada di salah satu sudutnya. Lalu orang ramai mengelilingi rumah itu dan kagum melihatnya. Lalu mereka berkata, "Mengapa tidak diletakkan batu bata itu? Maka akulah seperti batu bata itu dan aku penyudah Nabi-Nabi." Hadis ni menegaskan Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman.
Tak ada lagi Nabi selepas Muhammad SAW. Kalau ada orang mengaku jadi Nabi, itu kafir. Itu mengarut. Itu sesat. Allah Ta'ala tamatkan kerasulan dengan Muhammad SAW. Bukan Nabi latih dia sendiri, Allah Ta'ala dah buat keputusan. Khatamun Nabiyyin, penutup Nabi-Nabi. Hadis Quran mengatakan begitu. Maka Muhammad adalah penutup. Tak ada lagi Nabi selepas Muhammad SAW. Islam yang dibawa oleh Rasul-Rasul yang terdahulu telah dilupai, dipinda dan diselewengkan, sehingga berlaku penyelewengan di kalangan pengikut yang kebelakangan dalam akidah, ibadat dan akhlak. Keadaan ini berterusan sehinggalah dibangkit Nabi Muhammad SAW yang diwahyukan dengan Al-Quran dan mengemukakan As-Sunnah yang teguh, matang dan tidak mungkin lagi dikelirukan. Ianya menjelaskan segala macam masalah kehidupan manusia bersabit dengan akidah, ibadat, politik, ekonomi, sosial, perdamaian, peperangan dan segala hukum yang perlu dalam seluruh kehidupan manusia tanpa mengira bangsa, tempat dan masa. Ini dia Islam yang bawa Nabi Muhammad SAW. Dipelihara oleh Allah Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan Quran dan kamilah yang memelihara Quran ini. Quran dipelihara oleh Allah Ta'ala. Kitab-kitab zaman dahulu sudah diselewengkan, terseleweng. Kitab Taurah orang boleh ubah. Kitab Injil orang boleh ubah. Kitab Wida orang boleh ubah. Kitab agama Buddha orang boleh ubah. Kitab Quran orang tak boleh ubah, dipelihara oleh Allah Ta'ala. Sehinggalah nak berlaku kiamat, Allah Ta'ala matikan ulama-ulama. Matikan orang hafal Quran, tak ada lagi. Lepas tu berlaku kiamat. Dipelihara. Jadi masa kita ni Quran ada lagi, dok kiamat lagi lah. Ada orang tu tunggu kiamat bila-bila. Quran ada lagi, boleh ngaji lagi. Boleh baca lagi. Tak dia hapus. Ulama-ulama masih ada. Kalau nak berlaku kiamat, dia matikan ulama-ulama. Orang hafal Quran tak ada dah. Tak ada, barulah dunia dia dimusnahkan. Jadi Allah Ta'ala pelihara Quran sehingga berlakunya kiamat. Beza dengan kitab-kitab lain. Kitab lain sudah diselewengkan. Quran tak boleh diselewengkan sekali-kali. Walaupun ada orang kafir usaha nak ubah muka surat dia, nak ubah ayat dia, nak ubah baris dia. Tak boleh. Tak boleh buat. Nak buat tak boleh. Ada orang hafal, bukan saja hafal Quran, hafal qiraat dia. Qiraat dia. Kalau baris ada khilaf pun orang hafal, orang ingat. Tafsir dia, ada orang ingat. Bahkan Tuhan jadikan ilmu Islam ni bukan sahaja dipelihara pada buku-buku yang ditulis, termasuk dihafal dalam dada para ulama. Kalau dia ambil Quran tu, dia bakar habis. Kita agama besar-besar dia bakar, boleh tulis balik. Ini kehebatan. Boleh tulis balik. Ilmu tu boleh tulis balik. Pernah berlaku kaum Tatar menyerang Baghdad. Memusnahkan librari Baghdad. Memunggah kitab-kitab dikarang oleh ulama. Ilmu Islam tak mati. Tak boleh dimusnahkan. Orientalis buat macam-macam. Tak boleh dimatikan. Di Turki diubah Quran dengan tulisan Romi. Azan dengan bahasa Turki. Tak boleh. Hak yang buat ubah tu mati. Mampu yang buat sekamat tatu. Tapi Quran dipelihara Allah Ta'ala. Di negara komunis, dengan kejam, membunuh ulama. Membunuh orang pegang dengan agama. Mengosongkan masjid. Tukar masjid jadi kandang babi. Jadi naik kelab macam-macam. Komunis jatuh. Islam naik semula, tumbuh balik. Termasuk di Spanyol. Di Spanyol dia bunuh orang Islam. Batu nisan orang Islam dibuangnya. Batu nisan. Tak boleh ada tanda-tanda Islam. Ada lagi Islam di Spanyol. Islam tak boleh dihapuskan. Dipelihara oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.